Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama dan utama sekali kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita menyambung dalam pengajian kitab Minhajul Talibin. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah menjadikan pengajian ini sebab pengampunan bagi segala dosa dan Allah SWT mengampunkan, mengabulkan segala hajat dan menyelamatkan kita daripada segala musibah di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka pada pengajian kita yang lepas, kita sedang membicarakan beberapa sunnah-sunnah dalam tayamum. Setelah kita habis membicarakan rukun-rukun tayamum, maka daripada sunnah tayamum seperti mana penulis menyebutkan yang ini di sini adalah kita memulakan menyapu muka daripada atas, dan begitu juga disunatkan kita melakukan takhfif ini bagi debu, iaitu kita menepukkan ini tangan kita seperti mana kita mengetahui, dan begitu juga disunatkan mualah seperti mana dalam wuduk disunatkan mualah, maka dalam tayamum juga disunatkan mualah. Maka di sini Al-Imam Nawawi yang ini mengatakan begitu juga bagi mandi. Dan selepas itu kita membicarakan tentang masalah memakai cincin. Maka Al-Imam Nawawi beliau mengatakan wa yajibu naz'u khatamihi fi tsaniyah. Diwajibkan apabila seseorang itu dia melakukan tepukan yang kedua, diwajibkan dia membuka cincinnya. Kalau tidak maka tidak sah ini tayamumnya. Tetapi Khatib Syirabini, saya tak tahu saya ada sebut khilaf tentang masalah ini. Dalam Mughnil Muhtaj beliau ada sebut kalau sekiranya cincin itu cincin yang besar, yang mana debu dapat memasuki di celah cincin, maka boleh menjadi sah ini tayamum. Ini disebutkan oleh Khatib Syirabini, tetapi Ibn Hajar khilaf. Ibn Hajar yang mengatakan tidak sah kalau sekiranya seseorang itu memakai cincin walaupun debu yang ini boleh memasuki di celahnya disebabkan ia menjadi musta'mal. Ini debu yang musta'mal, ini debu yang bersangkut ini kepada cincin kalau cincin itu tidak yang ini dibuka. Jadi ini adalah akhir sekali kita membicarakan pada minggu yang lepas. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan meneruskan yang seterusnya. Jadi insya-Allah satu orang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Qala musannif rahimahullahu taala, nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Dari waman kan Ustaz? Waman tayammama li faqdi ma'in fawajadahu in lam yakun fi salatin batala in lam yaqtarin bima'in ka'atashin aw fi salatin la tasqutu bihi batalat 'ala al-mashhuri wa in asqataha fala waqila yabtulun naflu. Jadi di sini penulis membicarakan tentang berkenaan dengan kalau sekiranya seseorang itu dia melakukan tayamum, selepas itu dia masuk ke dalam solat. Kalau sekiranya dia melakukan tayamum dan selepas itu dia masuk ke dalam solat dan dia melihat air di dalam solat. Jadi ini adalah daripada perkara yang disebutkan ini oleh penulis. Perkara yang kedua adalah kalau sekiranya dia belum lagi melakukan solat dan dia melihat air. Jadi dia belum lagi masuk ke dalam solat, dia melihat air. Bagaimana dengan tayamumnya? Kalau sekiranya dia sudah masuk ke dalam solat dan dia melihat air, bagaimana dengan tayamumnya? Maka di sini penulis mengatakan waman tayammama li faqdi ma'in fawajadahu in lam yakun fi salatin. Dia memulakan dengan membicarakan keadaan yang mana dia belum lagi masuk ke dalam solat. Satu orang ini dia melakukan tayamum sebab tidak ada air. Dan sebelum ini dia melakukan solat, maka dia mendapati air. Maka batal tayamumnya. Tayamumnya ini telah menjadi tidak sah. Ini apa sebabnya? Sebab apabila wujud air, maka tayamum ini menjadi tidak sah. Ini kita ada kaedah, idza wujidal ma batala tayamum. Apabila didapati air, maka tayamum ini menjadi batal. Tetapi dengan syarat dia mengatakan in lam yaqtarin bimani'in. Kalau sekiranya tidak ada mani' untuk sampai kepada air tersebut. Jadi dia memberikan misal mani' seperti apa? Ka'atash. Satu orang ini misalan dia ada air tapi air mencukupinya untuk dia minum.
maka ini tidak ada masalah. Ini tidak ada masalah. Maka sah yang ni tayamumnya. Sebab di sini kita mengatakan dia melihat air tetapi dia memerlukan kepada air. Maka tidak wajib baginya menggunakan air tersebut dalam wuduk. Sama juga kalau sekiranya dia belum lagi melakukan solat, selepas itu dia berjumpa air. Tapi selepas itu ada singa di tempat air misalnya. Bahaya atas dirinya. Maka tidak ada masalah. Dia boleh meneruskan solatnya. Tayamum yang tetap menjadi sah. Sebab ini adalah mani'. Mani' apa maksudnya? Sesuatu yang yakni menghindarkan. Sesuatu perkara yakni yang menghindarkan. Kalau sekiranya ada sesuatu yakni perkara yang menghindarkan, maka ia menjadi satu keusuran. Begitu juga kalau sekiranya di tempat air tersebut ada perompak, misalnya dia takut atas dirinya, dia takut hartanya dirompak dan sebagainya, maka tayamumnya tetap ini menjadi sah. Tapi di sini penulis mengatakan kalau sekiranya tidak ada mani', yakni maksudnya dia sudah cari air semua dah bagus, selepas itu dia melakukan tayamum, dan apabila dia nak melakukan salat, orang datang membawa air misalnya. Ini misal yang mudah. Misalnya kawan dia datang dan memberikan kepadanya air, maka apa jadi kepada tayamum tadi? Tayamum itu menjadi batal. Ini adalah perkara yang pertama, yakni dia belum lagi masuk ke dalam salat. Ini adalah situasi yang pertama. Situasi yang kedua dia mengatakan au fi salatin. Ini adalah situasi yang kedua. Bagaimana pula kalau sekiranya sekarang dia sudah mencari air, dia tak jumpa air. Selepas itu dia tayamum. Dan selepas itu dia solat Allahu Akbar. Apabila dia sedang dalam solat, dia melihat air. Misalnya dia sedang melakukan solat, datang satu lori yang ini bawa air dan memberikan air kepada jamaah. Tetapi dia sudah masuk ke dalam solat. Jadi sekarang kita kena lihat kepada keadaannya. Adakah dia melakukan tayamum di tempat yang biasanya ada air ataupun tempat yang biasanya tidak ada air? Ini soalan kita nak kena tanya. Apa bezanya? Sebab seperti mana kita faham, kalau seseorang itu melakukan tayamum di tempat yang biasanya tidak ada air, tidak diwajibkan baginya qada. Tidak diwajibkan baginya yakni melakukan i'adah bagi solat tersebut. Tetapi kalau sekiranya dia melakukan solat yang biasanya ada air, tempat yang biasanya ada air, maka diwajibkan dia melakukan i'adah. Maka di sini penulis mengatakan kalau dia dah masuk ke dalam solat dan solat yang dia melakukan dengan tayamum itu di tempat yang biasanya tidak ada air. Ini yang beliau mengatakan di sini, la tasqutu. Solat tidak tidak diwajibkan ke atasnya kalau ia diwajibkan ke atasnya yang melakukan i'adah. Kalau sekiranya solat itu mewajibkan baginya melakukan yang i'adah, maka batal ini solatnya. Solatnya menjadi batal. Boleh faham insya-Allah? Yakni kalau sekiranya solat tersebut di tempat yang biasanya ada air. Dia melakukan solat di tempat yang biasanya ada air. Datang air. Dia mulanya melakukan tayamum, betul ke tidak? Misalnya sekarang ini dia melakukan tayamum, dia masuk ke dalam solat. Lepas itu air datang. Sekarang tempat ini biasa ada air. Batalat. Penulis mengatakan batal ini solat ni. Tapi kalau sekiranya dia melakukan solat yang biasanya tidak ada air, tidak batal solatnya. Ini yang dia mengatakan selepas itu, wa in asqataha fala. Kalau sekiranya solat yang dia melakukan tidak diwajibkan dia melakukan i'adah, maka tidak batal solatnya. Jadi di sini ada berapa situasi? Yang ini di sini kita ada dua situasi. Situasi yang pertama adalah kita kena lihat situasi yang pertama, kalau sekiranya dia melakukan solat di tempat yang biasanya ada air, batal solat dia. Kalau dia melakukan solat di tempat yang biasanya tidak ada air, tidak batal solatnya. Ini yang dimaksudkan di sini. Jadi kita lihat ini ibaratnya sekali lagi dia mengatakan au fi salatin la tasqutu. Jadi kita harus faham apa maksudnya di sini. Dia dah masuk ke dalam solat dan solat ini la tasqutu. Apa maksud la tasqutu? Maksudnya wajib dia i'adah. Dia tidak jatuh. Solat itu tidak jatuh. Kalau literally kita mengatakan solat itu tidak, apa maksudnya solat tak jatuh? Maksudnya wajib dia melakukan solat sekali lagi, betul ke tidak? Yakni solat tidak, tanggungjawabnya tidak jatuh. Tanggungjawabnya untuk dia melakukan solat tidak jatuh. Maksudnya wajib dia i'adah, maka batal solatnya. Tapi kalau sekiranya ia jatuh, yakni tak diperlukan baginya melakukan i'adah, maka tidak batal solatnya. Tetapi disunatkan dia membatalkan.
Disunatkan, dia membatalkan. Apa sebabnya? Sebab melakukan solat dengan wudu lebih afdal daripada melakukan solat dengan tayammum. Ada perkara yang lebih afdal sekali. Dia boleh terus melakukan solatnya, selepas itu dia i'adah dengan air. Dia boleh meneruskan solatnya dengan tayammum, dan selepas itu dia solat sekali lagi dengan wudu. Maka itu yang paling afdal sekali. Tetapi kalau kita mengatakan dia nak melakukan satu solat saja, mana lebih afdal? Dia melakukan solat dengan tayammum ataupun solat ini dengan wudu? Maka solat dengan wudu. Solat ini dengan wudu, maka itu adalah yang lebih afdal. Dan penulis ini mengatakan la tasqutu batalat 'alal masyhur. Dan seperti mana kita mengetahui muqabil masyhur ini dhaif, betul ke tidak? Yani 'alal masyhur, maka kita tidak boleh memberikan fatwa dengan muqabil masyhur. Sebab dialah pendapat yang dhaif. Walaupun di zaman sekarang ini orang dah tak peduli dari perkara seperti ini, ya. Ini kita lihat ini bagaimana ulama kita mereka prihatin perkara-perkara seperti ini. Wa in asqataha fala wa qila yabtulu an-naflu. Ada pendapat yang lemah yang mengatakan kalau sekiranya ia solat ini yang sunat baru ia batal. Tapi kalau sekiranya solat yang fardu maka ia tidak batal. Tapi ini bukan pendapat yang mu'tamad. Selepas itu beliau mengatakan wal asah anna qat'aha li yatawadda afdal. Ini seperti mana saya mengatakan tadi. Mengikut ini kepada pendapat asah, dia batalkan lebih afdal. Walaupun solat ini tidak batal. Dia batalkan solat tadi untuk dia mengambil wudu. Dia membatalkan solat tadi untuk dia mengambil wudu. Wa annal mutanaffila la yujawizu raka'ataini illa man nawa adadan fayutimmuhu. Sekarang penulis membicarakan ini tentang kalau sekiranya dia melakukan solat nafil mutlak. Satu orang dia melakukan solat nafil mutlak dan dia tidak niat jumlah rakaat. Dia niat misalnya dia mengatakan usalli lillah Allahu akbar. Tetapi dia tak niat sama ada solatnya ini 2 rakaat ataupun 4 rakaat ataupun 6 rakaat ataupun 8 rakaat. Ini yang dimaksudkan di sini. Boleh kita faham ini misal ini? Misal ini adalah satu orang yang melakukan solat nafil mutlak, dia tidak menghadkan jumlah rakaat. Ini yang Imam Nawawi mengatakan. Dia mengatakan la yujawizu raka'atain illa man nawa adadan. Man nawa adadan. Nawa adadan maksudnya dia niat jumlah ini rakaat. Seperti dia mengatakan usalli 4 rakaat lillah. Maka ini dia menghadkan berapa rakaat dia akan solat? Dia akan solat 4 rakaat. Tapi kalau dia tak niat, dia melakukan itlaq. Dia mengatakan usalli lillah Allahu akbar dan dia melakukan tayammum. Selepas itu dalam solat dia nampak air. Di sini penulis mengatakan dia tidak boleh solat lebih 2 rakaat. Dia tidak boleh solat lebih daripada 2 rakaat sebab dia tidak menghadkan berapa rakaat. Jadi dia kena mengambil rakaat yang minimum, iaitu 2 rakaat. Dia tidak boleh solat lebih daripada 2 rakaat. Melainkan kalau dia menghadkan 4 rakaat, maka dibolehkan dia melakukan solat 4 rakaat. Jadi ini yang penulis ini mengatakan wa annal mutanafila. Apa maksud ini mutanafila? Mutanafil maksudnya orang yang melakukan solat sunnat. Dan ini adalah jenis solat sunnat nafil mutlak yang dia tidak menghadkan. Dia tidak menghadkan. La yujawizu raka'ataini. Tidak dibolehkan dia melakukan solat lebih daripada 2 rakaat kalau dia tidak menghadkan jumlah rakaat. Tapi kalau dia menghadkan jumlah rakaat illa man nawa adadan fayutimmuhu. Dia boleh melakukan solat berdasarkan dengan apa yang dia telah dihadkan. Dia niat 4 rakaat, dia solat 4 rakaat. Dia niat 6 rakaat, 6 rakaat. Dia niat 8 rakaat, 8 rakaat. Tidak ada masalah. Sebab apa sebabnya? Sekarang dia jumpa air dalam solat, betul ke tidak? Sekarang dia sedang melakukan solat sunat dan dia jumpa air di dalam, dia menjumpa air dalam solat, dan ini adalah tempat yang mana biasanya tidak ada air. Tempat yang biasanya tidak ada air. Sebab kita mengatakan tempat yang biasanya tidak ada air, batal ke tidak solatnya? Solatnya tidak batal.
Berbeza kalau sekiranya dia melakukan solat di tempat yang biasanya ada air. Tetapi disebabkan dia tidak menghadkan jumlah rakaat, maka hanya diberikan rakaat minimum baginya, iaitu dua rakaat. Kita ada sedikit ini perbezaan di antara Ibn Hajar dengan Imam Ramli berkenaan dengan tempat. Tempat maksudnya, bila kita mengatakan tempat yang biasanya tidak ada air, adakah tempat tayamum ataupun tempat solat? Sebab ada orang mungkin dia tayamum di satu tempat, dia solat di tempat yang lain. Boleh faham insyaAllah? Jadi, sekarang satu orang misalan, dia tayamum di Bedok, dia solat di Pasir Ris. Boleh berlaku ke tidak? Yakni misalan, yakni tempat ini yakin semua tidak ada air. Jadi dia melakukan yakni tayamum di satu tempat, selepas itu dia pergi untuk melakukan solat di tempat yang lain. Adakah kita mengambil iktibar tempat dia melakukan tayamum ataupun tempat dia melakukan solat? Ini ada perbezaan yang saya tulis ini di dalam WhatsApp group kan, fawaid. Imam ini Ramli dia mengatakan tempat solat. Kena lihat ini di mana dia solat. Kalau tempat dia melakukan solat itu biasanya tidak ada air, tak perlu dia i'adah. Tapi Ibn Hajar mengatakan tempat dia tayamum. Ini perbezaan yang di antara kedua mereka. Dan juga yang ni kita ada kisah. Ada sikit kisah yang ni yang disebutkan dalam Risalah Kusyairiyah. Ada seorang wali Allah. Beliau tinggal di sebuah tempat dan ada beberapa jemaah datang menziarahinya. Jadi apabila mereka menziarahinya, mereka nak belajar dengannya. Tetapi apabila mereka melakukan solat di belakangnya, mereka mendapati dia bacaan Fatihahnya ada masalah. Yani ada beberapa huruf dalam bacaan Fatihah dia tidak dapat melafazkan dengan betul. Jadi mereka pada waktu malam mereka mengatakan, macam mana kita nak tinggal lama kat sini, kita ada masalah kalau tiap-tiap kali kita solat belakang imam seperti ini. Lebih baik kita pulang sudahlah. Jadi mereka mengatakan baiklah besok kita balik. Jadi apabila datang ini keesokan harinya, mereka mengatakan kami minta maaf ya Syekh, kami nak pulang ini ke kampung kami. Orang ini mengatakan silakan. Tidak ada masalah. Jadi apabila mereka nak kembali dalam perjalanan, mereka mandi ini di sungai. Selepas itu mereka meletakkan pakaian mereka di tebing ini sungai. Apabila mereka sedang mandi, datang singa. Dan singa itu duduk atas pakaian mereka. Jadi pada ketika itu tengah musim sejuk, mereka sedang menggigil di dalam air. Jadi mereka tak tahu apa nak buat. Mereka takut sebab ini ada singa, mereka tak mampu nak keluar daripada air. Tiba-tiba datang syekh tadi. Orang tadi, wali tadi. Maka dia datang ini kepada singa itu, dia piat telinga singa itu. Dia mengatakan, "Ya Abul Haris." Nama singa. Nama singa itu Haris. Sebab Haris ini salah satu nama singa. Dia mengatakan, "Ya Abul Haris, dah berapa banyak kali aku mengatakan kau jangan kacau aku punya tetamu." Maka singa itu keluar lari daripada tempat itu. Selepas ini orang ini mengatakan kepada pemuda-pemuda ini yang sedang mandi ini, dia mengatakan, kamu ini banyak mementingkan zahir, maka kamu takut kepada singa. Tetapi kami mementingkan yang batin, singa takut kepada kami. Ini ada kisah sedikit. Ala kulli hal. Tapi kisah seperti ini banyak ya. Ada seorang sahabat Nabi SAW, nama Safina. Antum boleh lihat kisahnya. Nabi SAW memberikan gelaran sahabat ini nama dia Safina sebab dia badan besar. Dan dia boleh angkat benda-benda yang kuat. Jadi pada satu hari ni dia belayar. Jadi bila dia belayar, dia sesat jalan. Bila dia sesat jalan, datang ini singa. Dekat hutan. Kisah yang ini yang sama. Dia pergi kepada singa itu, dia piat telinga singa. Dia mengatakan, "Nahnu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Yang dia mengatakan kepada singa. Dia mengatakan, kami adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kami keluar ini fi sabilillah. Maka engkau tunjukkan kami ini jalan. Maka singa jadi dia punya dalil. Yang singa yang ni tunjuk. Ini disebut ini dalam manaqib ya. Manaqib ini sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sekarang ini kita kembali kepada lagi satu masalah juga yang saya kongsi di dalam dengan antum berkenaan dengan wanita haid. Ini disebutkan oleh Khatib Syirbini ini dalam kitab Mughnil Muhtaj. Berkenaan dengan wanita dalam keadaan haid, kalau sekiranya dia tayamum sebab dia nak bersatu dengan suaminya, tidak ada air, dia dah putus haid, maka dia melakukan tayamum. Tayamum untuk bersatu dengan suaminya. Apabila mereka sedang melakukan persetubuhan, wanita itu melihat air. Apabila dia melihat air, wajib dia berhenti daripada persetubuhan. Sebab sekarang tayamum tadi tidak menjadi sah. Betul ke tidak? Tayamum tadi sudah tidak menjadi sesuatu yang membolehkan baginya untuk melakukan persetubuhan. Tetapi kalau sekiranya suaminya yang melihat, tidak menjadi batal. Sebab yang melakukan tayamum siapa? Yang melakukan tayamum adalah istrinya. Ini adalah daripada perkara yang kita membicarakan. Perkara yang seterusnya adalah berkenaan dengan memandikan mayat kalau tidak ada air. Kalau tidak ada air, kita melakukan tayamum. Dan kalau sekiranya setelah kita melakukan tayamum, kita jumpa air, adakah diwajibkan kita mandikannya? Maka juga dilihat kepada tempat. Kalau sekiranya tempat yang biasanya tidak ada air, tidak diwajibkan. Tapi kalau tempat yang biasanya ada air, wajib kita memandikannya. Baik, teruskan. Kita pergi kepada yang seterusnya. ولا يصلي بتيمم غير فرض ويتنفل ما شاء والنذر كفرض في الأظهر والأصح صحة جنائز مع فرض وأن من نسي إحدى الخمس كفاه تيمم لهن. Dia mengatakan wala yusalli bitayammumin ghaira fardin. Ini dalam mazhab al-Imam Syafi'i, pendapat ini yang mu'tamad. Dalam mazhab al-Imam Syafi'i tidak dibolehkan kita melakukan satu tayammum dan kita salat dua fardu. Maksudnya satu tayammum bagi satu fardu. Ini yang kita belajar dan semua kita fikir kita. Sama ada Muqaddimah Hadramiyah, kitab Umdah, semua yang ini mengatakan perkara yang sama. Pendapat ini mu'tamad. Walaupun saya ingin mengatakan dalam mazhab Syafi'i ada khilaf. Di dalam mazhab Syafi'i ada qaul daripada Al-Imam Muzani. Mungkin antum tulis ini. Al-Imam Al-Muzani, anak murid kepada Al-Imam Syafi'i. Beliau dikirakan sebagai orang yang menyebarkan mazhab Syafi'i. Al-Imam Al-Muzani. Begitu juga Al-Imam Barawi. Al-Imam Barawi yang menulis tafsir, sahibu tafsir. Dan mazhab yang lain, mazhab Hanafi, mazhab Maliki dengan mazhab Hanbali. Mereka mengatakan boleh dilakukan satu tayamum dan melakukan banyak solat fardu. Maka di sini maksudnya kita ada keluasan dalam perkara ini. Kalau sekiranya ada orang ini betul memerlukan qaul ini, kalau dia dalam keadaan sakit, dia memerlukan, boleh kita menggunakan pendapat ini. Maka pendapat yang mu'tamad, satu solat tayamum, satu fardu. Tetapi berkenaan dengan sunnah, dia boleh melakukan sebanyak-banyaknya. Kenapa ulama kita membezakan di antara solat fardu dengan solat sunnah? Kenapa solat fardu boleh satu solat fardu, satu tayamum. Tetapi bagi solat sunat, boleh satu tayamum dan banyak solat sunat. Maka di sini disebutkan misalnya dalam kitab ini Mughni, Khatib Syirbini beliau mengatakan sebagai misal, dia mengatakan perkara berkenaan dengan solat sunat ini, dia solat ini yang banyak, maka ada masyaqqah. Kalau sekiranya kita mengatakan tiap-tiap kali dia nak melakukan solat sunat dia tayamum, maka ini akan menyusahkan. Cuba bayangkan kalau solat witir 20 rakaat, tiap-tiap 2 rakaat nak kena tayamum. Maka ini akan menyebabkan orang meninggalkan solat terus. Kalau kita mengatakan kepada orang tiap-tiap 2 rakaat ini melakukan tayamum, mereka mungkin mengatakan tak payah sudahlah, tak payah solat sunat. Maka di sini diringankan bagi solat sunat. Tetapi bagi solat fardu ini wajib dilakukan satu kali bagi satu fardu.
wa yatanaffalu ma syaa. Ini seperti mana kita mengatakan, dia boleh melakukan solat sunat sebanyaknya. Wan nadhru ka fardin fil adhar. Bagaimana pula dengan solat nazar? Satu orang ini dia nazar. Dan nazar ini dia hanya boleh benda-benda yang sunnah saja. Kita tidak boleh nazar benda yang wajib ataupun benda yang mubah ataupun makruh dan haram. Nazar ini hanya boleh benda yang mandub saja. Sebagai misal, satu orang ini nazar untuk solat witir 2 rakaat, maka 2 rakaat menjadi wajib ke atasnya. Adakah solat nazar ini kita melakukan dengan satu tayamum ataupun kita boleh melakukan solat nazar beberapa solat dengan satu tayamum? Di sini penulis ini mengatakan wan nazru ka fardin. yakni solat nazar walaupun asalnya sunnah, tetapi bila dia nazar dia menjadi wajib, maka hukumnya seperti solat fardu. Yakni maksudnya satu tayamum bagi satu solat nazar. Satu tayamum ini bagi satu solat nazar. Dan ini mengikut kepada pendapat azhar. Bagaimana dengan khutbah Jumaat? Kalau sekiranya seseorang ini misalan dia nak melakukan khutbah selepas itu solat Jumaat, berapa kali tayamum? Dia wajib 2 kali tayamum. Sebab ini khutbah ini adalah wajib dan solat juga adalah wajib. Jadi bila dia nak melakukan khutbah, dia melakukan tayamum. Dan apabila dia nak melakukan salat, maka dia melakukan tayamum. Kita ada perbezaan ulama berkenaan dengan kalau sekiranya seseorang itu melakukan tayamum bagi khutbah Jumaat, tetapi dia tidak khutbah. Adakah dibolehkan dia melakukan salat Jumaat dengan tayamum khutbah? Maka di sini ada perbezaan di antara Ibn Hajar dan Imam Ramli. Mungkin antum boleh take note. Tadi kita mengatakan satu tayamum bagi khutbah, satu tayamum ini bagi solat Jumaat. Ini bagi orang yang melakukan khutbah dengan solat Jumaat. Tapi kalau sekiranya dia melakukan tayamum listibahatil khutbatil Jumaat, yakni untuk memperbolehkan khutbah Jumaat, adakah dibolehkan baginya untuk dia melakukan salat Jumaat kalau sekiranya orang lain khutbah misalan? Imam Ramli mengatakan boleh, tidak ada masalah. Tapi Ibn Hajar ini mengatakan tidak dibolehkan. Sebab beliau mengatakan khutbah Jumaat dengan solat Jumaat dia berbeza. Dia berbeza. Walaupun khutbah Jumaat itu wajib, tetapi tidak diwajibkan atas tiap-tiap orang. Yang diwajibkan khatib saja. Tapi sekarang dia tidak menjadi khatib, maka dia tidak boleh disamakan dengan solat Jumaat. Ini ada sedikit perbezaan berkenaan dengan khutbah Jumaat. Berkenaan dengan solat janazah. Kalau kita nak melakukan solat janazah, adakah diwajibkan satu tayamum ataupun hukumnya seperti sunnah? Solat janazah ini hukumnya fardu kifayah. Tetapi dalam bab tayamum dibolehkan kita melakukan solat janazah dengan tayamum fardu. Yakni maksudnya satu orang melakukan tayamum untuk solat asar, dan selepas solat asar dia melakukan solat janazah, boleh. Ini yang disebutkan oleh penulis. Apa beliau mengatakan? Dia mengatakan wal asahu sihhatu janaiza ma'a fardin. Yakni maksudnya dia melakukan tayamum untuk solat fardu dan selepas itu dia melakukan solat janazah. Berapa kali tayamum? 1 kali tayamum. Jadi solat janazah ini walaupun dia adalah fardu, akan tetapi boleh dilakukan dengan tayamum yang dilakukan bagi solat fardu. Sebab ini solat janazah ini dia berbeza dengan solat fardu, sebab dibolehkan kita meninggalkannya. Solat janazah ini dibolehkan kita meninggalkannya, maka hukumnya seperti solat sunat. Yakni kefarduannya bukan fardu ain.
Siapa boleh melakukannya, siapa boleh meninggalkannya. Selagi mana ada orang yang melakukannya, kita ada pilihan sama ada kita nak melakukannya ataupun tidak. Maka hukumnya mengambil yang ini seperti hukum ini solat sunat. Maka dibolehkan kita menggabungkan dengan solat fardu. Jadi kita melakukan tayamum untuk solat fardu dan kita boleh melakukan tayamum yang sama yang ini untuk solat yang ini janazah. Dan berkenaan dengan solat janazah, biasa kalau di Yaman mereka melakukan selepas ini solat asar. Sebab selepas solat asar ini biasanya orang ini pulang ini daripada kerja untuk mendapatkan jemaah yang ramai. Dan tempat-tempat ini seperti ini Makkah, banyak solat janazah dilakukan hampir ini tiap-tiap waktu. Dan dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, Makkah ini dikatakan orang apabila ditanam ini di Makkah 40 hari badannya, dia punya badan dah reput dah. Yang ni maksudnya selepas 40 hari dah boleh korek balik kubur. Jadi tanah perkuburan ini di Makkah ini mereka korek balik. Jadi itu sebab kita ada banyak orang yang meninggal dunia ini di Makkah dan ditanam ini di Makkah, tapi masih ada tempat ini untuk semua orang ini yang ditanam di sana. Begitu juga dengan Madinah. Ini daripada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sekarang ini kita akan masuk ini kepada masalah yang lain. Mungkin antum boleh baca. Wa anna man nasya, ni dah baca tadi ya. Wa anna man nasya ihdal khamsi kafahu tayammumun lahunna. Ini perkara yang ni perlu yang ni diterangkan ya. Satu orang yang ni misalan dia tertinggal satu solat. Dia tertinggal yang ni satu solat. Tapi dia tidak mengetahui solat yang mana satu yang dia tertinggal. Dia tidak ini mengetahui solat yang mana satu yang dia tertinggal. Sama ada dia tertinggal solat subuh, ataupun solat zuhur, ataupun solat asar, ataupun maghrib, ataupun isyak. Dia tidak mengetahui. Jadi apa yang dia harus melakukan? Dia penulis mengatakan kafahu tayammumun lahunna. Dia hanya melakukan satu kali tayammum dan dia solat kelima-lima waktu. Faham insya-Allah? Yang ni dia melakukan satu kali tayamum, selepas itu dia solat subuh. Lepas itu dia solat zuhur. Lepas itu dia solat asar. Lepas itu dia solat maghrib, lepas itu dia solat isyak. Boleh faham logiknya? Kenapa? Sebab dia hanya meninggalkan satu fardu saja, tapi dia tidak mengetahui mana satu. Jadi dia hanya melakukan satu kali tayamum. Kalau solat subuh itu yang dia tertinggal, maka sah solat subuhnya dengan tayamum yang sama. Tapi kalau sekiranya solat zuhur, maka solat zuhur menjadi sah. Kalau asar, asar. Kalau maghrib, maghrib. Kalau isyak, isyak. Apa jadi kepada 4 solat yang lain? Ia dikirakan sebagai solat yang ni sunnah. Yang ni dia mendapatkan pahala yang ni pahala sunnah. Bukan kita mengatakan dia terus tak mendapatkan pahala, tapi dia tetap ini mendapatkan pahala. Kenapa yang ni dia melakukan satu kali tayamum? Sebab satu kali tayamum untuk satu solat fardu. Dia hanya meninggalkan satu kali yang ni solat. Satu kali yang ni solat, yang ni fardu. Ini tidak ada masalah. Ini mudah. Kita nak faham. Baik, kita lihat ini kepada apa penulis yang mengatakan kepada yang seterusnya. Ada perkara yang kita nak kena pay attention sikit dan nak kena concentrate. Ini ada sikit matematik sikit. Yang ni penulis yang mengatakan wa in nasiya mukhtalifatain. Kalau sekiranya dia meninggal 2 solat yang berbeza, tapi dia tidak mengetahui mana satu. Sama ada subuh dengan asar, ataupun maghrib dengan zuhur, ataupun isyak dengan asar. Dia mengatakan, saya tinggal 2 solat yang berbeza, tapi saya tak tahu mana satu. Jadi sekarang macam mana dia nak selesaikan masalah ini? Sebab dia hanya melakukan tayamum. Dia tidak ada air sekarang. Dia nak melakukan yang ini solat. Maka penulis ini mengatakan, Salla kulla salatin bitayamum. Jadi dia melakukan solat bagi tiap-tiap solat, dia melakukan dengan satu kali tayamum. Yang ini maksudnya dia tayamum solat subuh. Lepas itu tayamum lagi sekali untuk solat zuhur. Tayamum lagi sekali untuk solat asar. Jadi berapa kali tayamum?
5 kali tayamum. Sebab ini dia meninggal 2 solat. Dia tak boleh melakukan 1 kali tayamum. Apa sebabnya? Dia tidak boleh melakukan cara yang pertama sebab dia tinggal 2 solat. 1 tayamum hanya bagi 1 solat fardu. Itu sebab dia nak kena melakukan solat tiap-tiap solat ini dengan 1 tayamum. Ini adalah situasi yang kedua. Saya rasa ini pun senang, tidak ada masalah. Boleh insya-Allah. Selepas itu beliau mengatakan wa in syaa'a tayammama marratain. Lepas itu dia ada pilihan yang lain. Ada cara yang lain. Dia boleh melakukan tayamum 2 kali. Ini yang kita nak pay attention sikit ya. Dia tak perlu melakukan tayamum 5 kali. Dia melakukan tayamum yakni 2 kali, tetapi dia membagikan solat itu kepada 2 bahagian. 4 solat. Dan dia memulakan 4 yang pertama berbeza dengan 4 yang kedua. Kalau sekiranya dia memulakan dengan solat subuh bagi 4 yang pertama, 4 yang kedua mesti dimulakan dengan solat zuhur. Jadi misalan, dia melakukan 1 tayamum. Selepas itu dia solat subuh. Dia mulakan dengan subuh. Lepas itu dia solat zuhur. Lepas itu dia solat asar. Lepas itu dia solat maghrib. Dengan 1 tayamum. Ini adalah 4 yang pertama. Lepas itu dia melakukan tayamum. Dan dia mula dengan solat mana? Dia mula dengan solat zuhur. Dia tak boleh mula dengan subuh. Tadi dia dah mula dengan subuh. Jadi dia nak kena mula dengan zuhur sekarang. Jadi dia solat zuhur, asar, maghrib dan isyak. 4 yang pertama tadi tak ada isyak, betul ke tidak? 4 yang pertama tadi adalah subuh sampai maghrib. 4 yang kedua zuhur sampai isyak, supaya dia merangkumi subuh sampai isyak. Jadi berapa kali tayamum dia melakukan? 2 kali tayamum. 1 kali tayamum bagi 4 solat yang pertama, 1 kali tayamum bagi 4 solat yang kedua. Ini adalah situasi yang sama. Maksudnya dia tinggal 2 solat yang berbeza, tapi dia tidak mengetahui mana satu. Ini adalah cara yang kedua. Cara yang pertama tadi kita mengatakan dia tayamum bagi tiap-tiap kali solat. Cara yang kedua dia hanya melakukan 2 kali tayamum. Boleh faham insya-Allah? Semua boleh faham? Tapi apa yang penting kita kena faham, kenapa penulis mengatakan sedemikian? Yakni dia mengatakan sedemikian supaya kita dapat sampai kepada keyakinan yang kita telah melakukan 2 solat tadi yang berbeza. Sebab ada kemungkinan, sebagai misal, ada kemungkinan 2 solat ini adalah solat subuh dengan isyak. Misalan, kalau dia hanya melakukan 4 solat yang pertama saja, yakni subuh, zuhur, asar dengan maghrib, sekarang dia dah dapat apa? Subuh. Tapi isyak dia tak dapat. Tapi yang dia dapat isyak pada 4 yang kedua. Dia dapat isyak pada 4 yang kedua. Kalau sekiranya dia tertinggal misalan zuhur dengan asar, maka ini tidak ada masalah. Yang 4 yang pertama dia sudah mendapatinya. Ataupun dia tertinggal maghrib dengan isyak. Kalau dia tertinggal maghrib dengan isyak, jadi maghrib dia melakukan solat yang 4 yang pertama. Betul ke tidak? Sebab 4 yang pertama ada maghrib. Isyak adalah pada 4 yang kedua. Maksudnya apa sahaja solat yang dia tertinggal, dia dapat merangkumi dengan cara begini. Dan antum tulis ini di situ. Ini adalah cara Ibnul Haddad. Nama ulama ini yang menganjurkan cara ini, nama beliau adalah Ibnul Haddad. Bukan Imam Al-Haddad ya. Nama beliau adalah Ibnul Haddad. Boleh insya-Allah? Jadi ini adalah kita mengatakan alternatif bagi situasi tadi. Dia meninggal, dia ni 2 solat yang berbeza. Taib. Dia mengatakan wa in syaa'a tayammama marrataini. Kalau dia mahu, yakni alternatifnya, dia melakukan tayamum berapa kali? 2 kali. Wa shalla bil awwali 4 wila'an wa bisani 4. Laisa minha allati bada'a biha. Ini seperti mana saya mengatakan tadi. Jadi kita lihat ini ibarat di sini. Dia mengatakan dia melakukan tayamum 2 kali. Tayamum yang pertama sallal bi awwali 4. Yakni dia melakukan solat 4 waktu. Wilaan, yakni berterusan. Ini berterusan bukan menjadi syarat. Dia hanya disunatkan saja berterusan.
Yang ni maksudnya lepas dia lakukan solat subuh, dia lakukan solat zuhur. Lepas itu asar dan maghrib dengan satu tayamum. Tamam? Selepas itu dia mengambil lagi satu tayamum. Wabisani arba'an. Tayamum ini yang kedua, dia melakukan 4 salat. Tapi dia harus memulakan, dia mengatakan di sini laisa minha allati bada'a biha. Kalau dia memulakan daripada solat subuh, dia tak boleh mula daripada solat subuh. Dia nak kena mula daripada solat zuhur. Jadi dia boleh sampai kepada isyak. Tamam? Jadi apabila dia melakukan sedemikian, maka telah sampai kepada keyakinan yang dia telah merangkumi semua solat. Taib. Jadi ini adalah situasi yang kedua. Dari situasi yang pertama tadi, berapa situasi kita ada? Pertama sekali penulis mengatakan dia tinggal satu solat. Situasi yang kedua, dia tinggal 2 solat yang berbeza. Situasi yang ketiga, dia mengatakan au muttafaqatain. 2 solat yang sama. Dia tinggal 2 solat tapi jenis yang sama. Sebagai apa? Seperti yang ini, misalan dia meninggalkan solat zuhur dengan solat zuhur. Tapi dia tidak mengetahui mana satu. Sama ada zuhur dengan zuhur, ataupun asar dengan asar, ataupun maghrib dengan maghrib, ataupun isya dengan isya, ataupun subuh dengan subuh. Ini yang dimasukkan dengan muttafaqatain. Dia tidak mengetahui mana satu. Apa jenis ini waktu solat. Maka di sini penulis mengatakan au muttafaqatain sallal khamsa marratain bitayammumain. Jadi apa dia punya jalan keluar? Yani dia melakukan 2 tayamum. 1 tayamum dia melakukan 5 waktu. Yani dia melakukan tayamum, lepas itu dia solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat isyak. Lepas itu tayamum lagi sekali. Solat subuh lagi sekali. Zuhur, asar, maghrib, isyak. Bila dia melakukan sedemikian, maka dia telah merangkumi. Betul ke tidak? Misal kalau sekiranya yang dia tertinggal adalah isyak dengan isyak, maka dia dah melakukan. Ataupun dia tinggal yang zuhur dengan zuhur, maka dia telah melakukan. Boleh insya-Allah. Jadi ini yang dimasukkan. Au muttafaqatain sallal khamsa marratain bitayammumain. Dengan 2 kali tayamum. 1 kali tayamum ini dengan 5 waktu. Wala yatayammamu li fardin qabla waqti fi'lihi. Ini adalah bahas yang lain ya. Jadi kita dah habis membicarakan ini tentang berkenaan yakni melakukan salat dan i'adah dengan tayamum. Selepas itu yang penulis yang beliau mengatakan tidak dibolehkan kita melakukan tayamum sebelum yakni waktu melakukan solat. Sebelum yakni waktu solat. Sebelum waktu yang mana dilakukan solat itu. Sama ada solat fardu ataupun solat sunnah. Yakni misalan kalau kita nak melakukan solat zuhur, kita tidak boleh melakukan tayamum sebelum masuk waktu zuhur. Tidak dibolehkan. Ini berdasarkan dengan ayat dalam Al-Quranul Karim yang mana Allah SWT mengatakan idza qumtum ila shalah. Apabila kamu mahu melakukan salat, maksudnya setelah masuk waktu untuk melakukan salat, maka fatayammamu sa'idan tayyiba. Yakni kamu melakukan tayamum. Ini tentu sekali jadi kita dalam mazhab Imam Syafi'i kita membicarakan ini tentang perkara ini. Taib, sekarang berkenaan yang ini dengan solat sunat misalan. Kalau kita nak melakukan solat janazah bagaimana? Kalau solat fardu tidak ada masalah. Solat fardu kita tahu waktu ni kan. Kita nak melakukan solat zuhur, nak kena tunggu waktu zuhur. Kita nak melakukan solat asar, kita nak kena tunggu waktu asar. Tidak ada masalah. Tetapi bagaimana dengan solat janazah? Sekarang kita nak melakukan solat janazah, kita tayamum. Untuk solat janazah, bila yang perlu kita melakukan tayamum? Di sini kita perlu melakukan tayamum apabila selesai mandi janazah. Sebab sekarang sudah masuk waktu melakukan solat. Sebab kita tidak boleh melakukan solat janazah sebelum kita memandikan janazah. Betul ke tidak? Jadi waktu melakukan solat janazah adalah setelah mandi. Jadi setelah yang ini janazah itu dimandikan, baru kita boleh tayamum. Kalau tak, tidak sah tayamum kita. Kalau kita melakukan ini tayamum sebelum ini solat sebelum ini mandi, maka tayamum tersebut ini tidak sah. Tapi kalau kita melakukan tayamum untuk solat fardu, lepas itu kita nak solat janazah dengan ini situasi yang berbeza. Sebab ini kita mengatakan
kita melakukan tayamum bagi fardu, maka fardu tidak ada masalah. Kita boleh melakukan tayamum tersebut ini untuk melakukan yang selainnya. Begitu juga berkenaan dengan solat duha. Sekarang solat duha, misalnya satu orang nak melakukan solat duha, bila dia perlu melakukan tayamum? Dia kena melakukan tayamum dalam solat duha. Yang ni maksud dia solat duha ni dia bermula daripada apa? Daripada waktu syuruk kan? Selepas ini waktu isyraq sampai zawal. Jadi dia boleh melakukan tayamum pada bila-bila masa dan dia melakukan solat duha di dalamnya. Begitu juga bagi solat witir. Solat witir ini kita nak kena melakukan solat isyak dahulu, baru kita boleh melakukan solat witir. Maka begitu juga dengan tayamum. Kita tidak boleh melakukan tayamum pada waktu maghrib untuk ini solat witir sebagai misal. Solat tarawih pun sama juga. Kita nak kena melakukan ini selepas ini isyak. Jadi ini adalah apa yang disebutkan di sini. Penulis ini mengatakan wala yatayammamu li fardin qabla waqti fi'lihi wa kadha naflul muaqqat. Naflul muaqqat seperti apa? Seperti solat duha, solat witir, begitu juga dengan solat tarawih. Ini muaqqat. Yang ini maksudnya ada masa yang tertentu. Berbeza dengan nafil mutlak. Berbeza dengan nafil mutlak. Nafil mutlak ini tidak ada waktu yang dihadkan. Jadi kalau kita melakukan solat sunat yang ada waktu yang dihadkan, wajib kita melakukan tayamum pada waktunya. Begitu juga bagi solat fardu. Seperti mana kita mengatakan termasuk solat janazah. Termasuk solat janazah. Wa kadha naflul muaqqat fil asah. Yang ini mengikut ini kepada pendapat asah. Ini muqabil asah yang ini tidak diwajibkan. Wa man lam yajid ma'an wala turaban. Barang siapa yang tidak mendapati air dan tanah, apa dia nak buat? Ini kita panggil dalam istilah ilmu fiqh kita panggil faqidut tahurain. Orang yang tidak mendapati air dan tanah. Lazimahu fil jadid an yusalliyal farda wa yu'id. Yang ini mengikut ini kepada pendapat al-jadid, wajib dia melakukan salat walaupun tidak ada wudu, tidak ada tayamum, tetapi diwajibkan i'adah. Diwajibkan dia melakukan i'adah. Yang ni pernah sekali yang Syekh Taha ini ceritakan, ada salah seorang anak Habib Muhammad Al-Haddar. Beliau masuk ke hospital yang disebabkan sakit. Selepas itu dia tidak dapat menggunakan air untuk mengambil wudu sebab ada penyakit kulit gitu. Lepas itu dia mengatakan saya nak kena menggunakan tanah. Orang mengatakan juga tanah tak boleh masuk hospital sebab ini hospital mahal. Jadi dia terfikir bagaimana nak melakukan solat seperti ini. Sebab ini melakukan solat tanpa wudu dengan tanpa tanah. Selepas itu dia mengatakan ada beberapa jemaah tabligh yang datang menziarahinya dan mereka mazhab Hanafi. Jadi mereka menanyakan kepadanya apa masalah ni Syekh. Dia mengatakan saya ni macam mana ni sekarang, saya nak solat ini tidak ada air, tak boleh gunakan air, tak boleh gunakan debu. Ini ibarat solat ini faqid tahurain. Dia mengatakan jangan bimbang. Dalam mazhab Hanafi tidak menjadi syarat ini menggunakan tanah. Yani tayamum ini tidak menjadi syarat ini menggunakan tanah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quranul Karim, "Fatayammamu sa'idan tayyiba." Yani lakukanlah tayamum dengan sa'id. Yani al-Imam Hanafi mengatakan as-sa'id ma yas'adu minal ard. Apa sahaja benda yang asal daripada bumi dibolehkan kita menggunakan tayamum. Jadi lihat kepada kursi ni. Kursi ni pun ada debu. Couch. Jadi dalam mazhab Hanafi, mereka boleh menggunakan tayamum hatta dengan abuk. Hatta dengan abuk ataupun yang kita dapati di rumah kita. Begitu juga misalan orang menanyakan dia kalau dekat kapal terbang, misalan satu orang yang tak dapat menggunakan air, lepas itu adakah dia bolehkan adakah dibolehkan dia menggunakan debu bagi kursi kapal terbang. Ini kita boleh taklid ini kepada mazhab al-Imam Abu Hanifah dalam perkara ini. Tapi kalau sekiranya tidak ada apa-apa, maka wajib ini i'adah. Wajib ini dia melakukan solat wajib, dan selepas itu dia melakukan i'adah. Taib, kita berhenti di sini insya-Allah ya. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Walhamdulillah rabbil alamin.